Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faraliana binti Jamil, nombor matrik A163730. Dan hari ini saya ingin membentangkan projek akhir bagi citra asas-asas pengangkutan bandar, dan perancangan pengangkutan bandar saya adalah di Pasir Gudang. Berikut merupakan isi kandungan yang ada di dalam slide pembentangan. Yang pertama adalah masalah pengangkutan yang dihadapi, polisi pengangkutan yang dicadangkan, perancangan jangka pendek dalam masa 3 tahun, dan yang terakhir perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun. Skop kajian saya adalah Bandar Pasir Gudang, di mana ia merupakan sebuah bandar yang mengutamakan perindustrian di dalam Johor. Ia ditadbir oleh MPPG, iaitu sebuah badan khas hak milik Perbadanan Johor. Di Pasir Gudang juga terdapat sebuah pelabuhan kontena, di mana pelabuhan Johor yang terletak di selatan dari pusat bandar yang menghadap ke Selat Tebrok. Masalah pengangkutan yang dihadapi yang ketara dapat saya lihat adalah kemudahan pengangkutan awam yang minimum dan struktur jalan raya. Kemudahan pengangkutan awam yang minimum ini adalah seperti jadual perjalanan yang tidak konsisten, di mana jarak di antara bas semasa dan bas seterusnya adalah sangat besar jurangnya, dan seterusnya adalah bilangan penumpang yang terlalu ramai. Pengangkutan awam seperti bas yang sangat minimum, dia tidak menampung penumpang yang terlalu ramai di kawasan penduduk Pasir Gudang. Seterusnya adalah kekerapan perjalanan bas yang terlalu lama. Bagi struktur jalan raya pula ialah tiada pembahagi jalan yang jelas, jalan yang pecah dan melopar, jalan tidak rata, kemudahan lampu isyarat dan yang minimum. Masalah-masalah ini juga boleh mengakibatkan kesesakan jalan raya. Ia juga boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi perkara seperti ini perlu ditangani dengan kadar segera. Berikut merupakan polisi pengangkutan yang dicadangkan oleh saya. Yang pertama adalah meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam supaya ia dapat menarik perhatian para pengguna di kawasan Pasir Gudang untuk menggunakan perkhidmatan awam. Seterusnya memperkenalkan zon-zon yang melarang kemasukan kenderaan persendirian untuk masuk kecuali pengangkutan awam sahaja. Di sini ia dapat membuatkan laluan khas untuk pengangkutan awam sahaja, dan motosikal ataupun kereta tidak boleh masuk di kawasan tersebut. Seterusnya mengenakan potongan harga bagi kumpulan sasaran atau subsidi, atau memperkenalkan tiket bermusim, di mana di sini apa yang dicadangkan adalah boleh memberikan diskaun kepada seperti para pelajar ataupun orang OKU. Seterusnya menambah bilangan pengangkutan dan kekerapan yang mengambil penumpang. Sistem pengangkutan hijau dengan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti, iaitu cekap, cepat dan selesa, dan mengurangkan pencemaran. Di sini dapat kita tahu semakin banyak orang menggunakan pengangkutan, semakin tinggi risiko yang akan kita hadapi. Contohnya seperti pencemaran udara, pencemaran bunyi dan sebagainya. Seterusnya mewujudkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam di Malaysia, mengadakan kempen pengangkutan awam adalah hak milik rakyat, dan yang terakhir adalah capaian pembelian tiket online atau melalui aplikasi. Di dalam Pasir Gudang ini, bas menggunakan sistem kad seperti Touch and Go. Jadi hanya pengguna yang mempunyai kad tersebut sahaja dibenarkan untuk naik bas tersebut. Jadi ia meletakkan sebuah had yang tertentu kepada para pengguna yang lain untuk menggunakannya jika mereka tidak ada kad tersebut. Jadi pada pandangan saya adalah pembelian tiket secara online adalah sangat efisien. Hal ini juga zaman sekarang penggunaan teknologi adalah sangat tinggi. Jadi ia amat mudah untuk orang menggunakan pembelian tiket secara online. Seterusnya adalah perancangan jangka pendek, iaitu dalam masa 3 tahun. Yang pertama adalah meningkatkan kemudahan pengangkutan awam, membaiki atau menambah baik infrastruktur jalan, menyediakan ekosistem yang mesra, pengguna dan lestari, menyediakan kapasiti pengangkutan awam melalui peningkatan dan sambungan aliran sedia ada. Jadi di sini jika pengangkutan awam
kemudahan pengangkutan awam ditingkatkan, maka dia dapat menampung kapasiti penduduk di Pasir Gudang yang ingin menggunakan pengangkutan awam. Dan oleh itu, orang ramai akan lebih menggunakan pengangkutan awam daripada pengangkutan persendirian. Seterusnya adalah perancangan jangka panjang sehingga 30 tahun, di mana yang pertama adalah rangkaian jalan yang lengkap bagi membolehkan perjalanan yang efisien dan mudah, di samping keperluan jalan-jalan baru dan penambahbaikan jalan-jalan yang sedia ada, seperti membesarkan jalan-jalan. Seterusnya, menyusun semula strategi pengurusan permintaan perjalanan yang bertujuan untuk mengarah semula pola pergerakan daripada pengangkutan persendirian kepada pengangkutan awam. Yang kedua adalah pengurusan sistem lalu lintas dengan cara mengoptimumkan dan mempertingkatkan sistem pengurusan lalu lintas yang sedia ada kepada satu sistem yang mampu memantau dan mengawal semua aspek pergerakan lalu lintas. Jadi dengan adanya sistem lalu lintas yang dapat diuruskan dengan baik, ia dapat mengenal pasti sebarang kesesakan lalu lintas ataupun kemalangan jalan raya. Seterusnya adalah pengangkutan awam berasaskan rel. Cara ini adalah cara yang paling efisien dalam menyediakan pengangkutan cepat yang berkapasiti tinggi, seperti penggunaan tram di luar negara. Seterusnya adalah kereta dan tempat letak kereta, di mana mengawal penyediaan dan pengagihan kemudahan meletak kereta agar dapat membantu mengukuhkan pengangkutan awam dengan menjadikan pengangkutan awam persendirian sesuatu yang tidak penting ataupun kurang menarik berbanding dengan pengangkutan awam. Seterusnya adalah sistem pengangkutan awam bersepadu, di mana rangkaian rel lengkap termasuk stesen letak dan naik bersepadu dan kemudahan pertukaran multimodal. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.